نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saya muliakan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Jalil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul sekali lagi untuk kita meneruskan pengajian kita, perkongsian yang akan saya sampaikan, iaitu kita akan membahaskan perihal hadis-hadis yang terdapat di dalam hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertamanya saya mohon maaf, lewat sikit tuan-tuan. Nak datang sini main tekan je waste. Rupanya saya waste ke mana? PPA 1 Malaysia tu, Putrajaya, Sadri tu. Sebaik dah tengok, saya dah tengah jalan tu, kenapa lah jalan ni lain sikit? Lepas tu rupanya saya tak perasan. Saya nampak PPA tu, saya terus tekan je. Tu nak patah balik tu jauh sikit lah tuan-tuan. Itu yang lewat sikit tu. Saya mohon maaf lah yang pertamanya. Baik, adapun pada hari ini insya-Allah kita sampai kepada hadis yang ke-31. Yang mana pada hadis yang ke-31 ini membicarakan tentang satu topik yang khusus. Meskipun tidak keseluruhan dibahaskan, tetapi Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang satu sifat yang mana sekiranya kita memiliki sifat ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa kita akan disayangi oleh Allah dan kita juga akan disayangi oleh orang ramai. Apa dia? Iaitu sifat yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai zuhud. Sifat zuhud. Baik, kita bacakan dahulu hadisnya. An Sahlin bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu an qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa zahad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Baik, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, yang mana daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu telah berkata, jaa rajulun ila nabi. Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi. Faqala, dan kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu. Tunjukkan kepada aku satu amalan, sekiranya aku melakukannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah cintakan aku dan manusia juga cintakan aku. Dan apa jawab Nabi? Izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Kamu zuhud di atas dunia ini, Allah akan sayang kamu. Allah akan cinta kamu. Wazhad fima 'indan nas, dan kamu zuhud di kalangan manusia-manusia yang lainnya, yuhibbakan nas, dan kamu akan dicintai, disayangi oleh orang ramai. Hadisun hasan. Hadis ini bertaraf hasan yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga selainnya dengan bi asanid hasanah, dengan sanad-sanadnya yang sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama kita nak bincang sedikit tentang perawi kita, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sebab antaranya sebab kita jarang dengar nama ni. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi seorang sahabah yang disebutkan juga, dikategorikan sebagai sigharus sahabah, iaitu sahabat yang kecil.
Maksudnya apa? Ketika Nabi SAW meninggal, umur dia ni mungkin dalam, orang kata mungkin dalam belasan tahun ataupun mungkin kurang daripada itu. Mungkin pada waktu itu dia masih lagi kanak-kanak. Dan kalau ikutkan di dalam biografi ataupun manaqib Sahal bin Sa'ad ni, beliau radhiyallahu an dilahirkan pada tahun 8 Hijrah. Maknanya dah nak ujung-ujung. Nabi pun dah nak, kalau ikutkan beberapa tahun selepas itu Nabi SAW wafat. Dan dia wafat pada tahun 91 Hijrah. Maknanya dia antara orang yang hidup lama. Dan disebutkan umurnya pada waktu itu menghampiri ataupun sampai kepada 100 tahun. Dan beliau radhiyallahu an adalah sahabat yang terakhir sekali meninggal di Madinah. Maknanya dia yang paling last sekali. Maknanya tak ada siapa dah lepas tu. Mungkin ada lagi di kawasan-kawasan yang lain, tapi di Madinah Sahal bin Sa'ad adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an, ada disebutkan sekitar 100 lebih hadis yang diriwayatkan. Maknanya tak banyak beliau meriwayatkan hadis jika nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat besar yang lain macam Abu Hurairah dan yang lain. Dan ayahnya Sa'ad adalah Sa'ad bin Malik, adalah seorang sahabat juga, yang mana wafat pada tahun 2 Hijrah, maknanya lagi awal. Dan dia ada adik-beradik kandung dia. Siapa dia? Sa'labah. Sa'labah ni abang dia, meninggal juga pada tahun 3 Hijrah. Ayah meninggal 2 Hijrah, abang dia meninggal 3 Hijrah. Yang mana abangnya ini wafat ketika mana perang Uhud. So ini sebahagian, sedikit ringkas tentang Sahal bin Sa'ad. Tapi apa yang pentingnya adalah hadis yang diriwayatkannya. Dia sebutkan bahawa ada seorang lelaki datang jumpa Nabi. Kadang-kadang hadis ini dia tak sebutkan nama siapa yang jumpa Nabi tersebut. Ja'a rajulun. Ja'a kalau dalam riwayat yang lain telah datang kepada Nabi Badawi, Arab Badawi. Maknanya orang daripada perkampungan yang jauh datang jumpa Nabi. Jadi fokusnya sebenarnya bukan kita nak mencari siapa orang ni. Tetapi fokusnya adalah kita nak tahu apa intipati yang ada di dalam hadis ini. Bahkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain memberikan petunjuk kepada kita, kadang-kadang kita perlu memberikan fokus kepada benda yang lebih penting dan kita ketepikan ataupun kita kesampingkan benda yang tidak penting terlebih dahulu. Dalam hal ini pun kita lihat yang kita nak tahu apa sebenarnya yang ditanyakan kepada Nabi. Sebab itu isi pentingnya, itu hadis Nabi. Orang siapa yang tanya tu kita tak tahu. Tak berapa penting sangat kita nak tahu apa benda yang ada dalam tu. Dia tanya apa? Dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah. Sebutkan, tunjukkan pada aku satu amalan yang mana kalau aku buat, Allah suka pada aku. Dan apa kata Nabi? Dan begitu juga dia tanya lagi satu, Allah suka dan juga orang pun suka. Jadi Nabi kata zuhud atas dunia, Allah sayang kamu, Allah cinta kamu, dan kamu zuhud di kalangan manusia yang lain, manusia lain akan sayang pada kamu. Baik, hadis ini tuan-tuan menunjukkan tentang bagaimana seseorang yang ingin dicintai. Kerana apa? Kalau dalam keumuman kebiasaan kita sekalipun, orang yang dicintai ini ataupun orang yang orang yang bercinta ni, seseorang itu akan buat apa sahaja untuk orang yang dicintanya. Dia akan buat apa sahaja sehingga orang tu akan kasih kepada dia balik. Mungkin pada asalnya, pada awalnya, kalau kita cakap dalam perhubungan kita, mungkin kadang-kadang orang ni dia tak ada perasaan kepada kita pun. Tetapi disebabkan dia ni cintakan seseorang, dia boleh buat orang kata sehingga orang lain boleh mencintakannya. Dan hadis ini menjadi dalil kepada satu cinta yang sangat agung, yang memang kita sangat-sangat perlu dambakan, iaitu kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini memberikan satu jalan daripadanya. Apa dia? Dengan kita bersifat dengan orang kata apa? Dengan zuhud. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam sebuah hadis qudsi, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kepada dia untuk menjadi baik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan pandu pendengarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan pandu pandangannya. Dari sudut apa?
daripada dikawal ataupun dijaga pendengarannya daripada mendengar perkara-perkara yang tak elok, daripada melihat perkara-perkara yang tidak elok. So ini yang ditunjukkan dalam hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jika aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Hadis ni bukan nak menjadi dalil kepada kita ni bersatu dengan Tuhan, tuan-tuan. Ada orang faham lain. Ada sebahagian orang dia baca hadis ni, oh ini adalah wahdatul, kesatuan. Seseorang itu bila dia bersatu dengan Tuhan, pandangan dia adalah pandangan Tuhan. Tak. Ahli sunnah wal jamaah tidak mentafsirkan sedemikian. Tetapi hadis ni nak menunjukkan bila Allah Subhanahu wa taala cintakan seseorang, pendengarannya, perjalanannya, perlakuannya, semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran, golongan Yahudi dan Nasrani juga, dia ni juga mengaku yang mereka ini adalah kekasih Allah. Dia claim, dia kata kami ni kekasih Allah. Kalau kita boleh lihat di dalam surah Al-Ma'idah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan Nasrani dan juga Yahudi. Apabila mereka menyebutkan apa di dalam surah Al-Ma'idah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa. Iaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ini, mereka menyebutkan bahawa kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Dia claim Allah cintakan mereka. Tapi Allah balas balik. Qul, katakanlah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka? Qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Kalau betul Allah Subhanahu wa taala cintakan mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan dosa-dosa mereka? Maknanya dakwaan palsu yang diberikan oleh golongan Yahudi dan Nasara. So itu adalah mengenai kecintaan. Dan kita sebutkan kecintaan antara jalannya adalah dengan kita melalui ataupun kita mendapatkan sifat yang kita sebutkan sebagai zuhud ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada banyak cara untuk kita mencapai ataupun kita nak bagi Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Antara jalan yang luas terbentang yang kalau kita buat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, selain daripada kita bincang bab zuhud ini, tetapi dia ada juga orang kata apa? Bahagian ataupun sebahagian maknanya ada pada zuhud tersebut adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Maksudnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih sayang kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. So jelas, kita ikut jalan Nabi, maka itu adalah sebesar-besar jalan kita membuka jalan yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kerana apa? Kerana segala apa yang diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara itu adalah apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila kita kata kita ikut sunnah Nabi, kita ikut jalan Nabi, Nabi SAW adalah orang yang paling zuhud sekali atas dunia. Betul tak tuan-tuan? So tak ada orang boleh, orang kata nak menandingi Nabi SAW tentang zuhudnya. Kerana Nabi SAW ada qudwah kita. Kita kena ikut dia. Maknanya bila seseorang ni kalau kita ikut dia tuan-tuan, maknanya orang tu memang hebat betul lah. Kalau tengok, tuan-tuan tengok,
Kalau dalam kehidupan kita sekarang ini, anak-anak muda, bahkan orang tua pun sama tuan-tuan. Cuba tengok siapa yang di follow je. Dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam TikTok ke. Kebanyakannya adalah orang-orang yang pada satu tahap ataupun pada satu sudut dia respect orang tersebut. Mungkin kita nampak, oh dia ni sebab kita follow ni selalu bagi kata-kata nasihat kat kita. Dia ni selalu buat lawak, kita suka dengan lawak-lawak dia. So itu sebagai contoh keumuman kita di atas dunia ini. Tetapi dalam cara beragama, maka qudwah kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak bincang zuhud. Apa itu zuhud, tuan-tuan? Makna zuhud. Adakah zuhud ini secara zahiriah? Orang pakai baju compang-camping, kan? Selipar pun putus. Orang kata, zuhud betul kamu ni, kan? Baju lusuh, bertampal-tampal, kan? Muka kusut masai, rambut tak bersikat. Pakai baju, kalau pakai baju tu, jenis baju yang macam kain guni, tuan-tuan. Orang nak tunjukkan dia kasar. Adakah itu yang dimaksudkan dengan zuhud? Tuan-tuan, itu ke yang kita faham tentang zuhud? Baik, bila kita lihat kepada hadis ini, tuan-tuan, kita akan lihat sesungguhnya zuhud ini paling besar sekali. Boleh kita katakan 99% itu adalah amalan hati. Zuhud ni dalam hati, tuan-tuan, dalam jantung hati kita. Dia bukannya terzahir secara zahirnya kita nampak orang tu begitu, jalan tunduk, pegang tasbih ke apa. Belum tentu lagi. Boleh jadi ya, tapi ia belum tentu lagi. Kerana apa? Dia adalah amalan di dalam jantung hati. Sebab itu, antara makna zuhud ataupun kita boleh sebutkan definisi zuhud yang mudah untuk kita fahami adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Iaitu seseorang itu disebutkan sebagai zuhud apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat mengikut neraca akhirat. Apa maksud dia? Sebagai contoh, seseorang ni kalau dia nak buat sesuatu benda, katalah dalam muamalah dia nak beli benda, dia akan fikir dulu, aku beli benda ni, duit yang aku laburkan kepada benda ini memberi manfaat untuk aku di akhirat ataupun tidak. Kalau tak ada memberikan manfaat, so dia tak belanjakan duit dia. Ataupun kita boleh sebutkan juga, seseorang dia mungkin dia nak mempelajari sesuatu ilmu sebagai contoh. Kadang-kadang ilmu ni banyak, tuan-tuan. Ada orang melihat dimensi ilmu ni, kalau kita orang kata pecahkan ilmu ini juga, ada yang fardu ain, ada yang juga kita sebutkan sebagai fardu kifayah. Tetapi dalam ilmu-ilmu yang sebahagiannya, ada juga ilmu-ilmu yang mana mungkin ianya adalah kadang-kadang memberikan manfaat kepada seseorang itu, dan ada juga kadang-kadang tak memberikan manfaat. Apabila ditimbang tara, dia kata, aku belajar benda ni manfaat tak untuk aku di akhirat? Sekiranya ada, dia ambil peluang tersebut. Sekiranya tidak ada, maka dia akan tinggalkan. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Dia meninggalkan sesuatu benda yang mana yang kita katakan tidak bermanfaat dengan melihat kepada neraca akhirat. So satu, fokus dia adalah di akhirat nanti, last sekali benda ni berikan manfaat pada aku ataupun tidak. Ataupun kalau aku memilikinya, aku membelanjakannya, maka ia akan memberikan bala kepada aku di akhirat. Boleh jadi, tuan-tuan. Kita tak tahu. Dalam banyak-banyak kehidupan kita ini, ada sebahagian-sebahagian mungkin perkara yang kita laburkan, nanti di akhirat jadi backfire kepada kita. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat di dalam dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana ketika nanti di padang mahsyar, kesemua daripada kita ni tidak akan berganjak selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tak soalkan kita dengan 4 perkara. Apa dia? Ini yang selalu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyebutkan, la tazulu qadaman 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu anhu umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al fihi
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya 4 perkara ni kepada kita. Selagi tak ditanyakan, di situlah kita akan duduk, di situlah yang kita akan berdiri menunggu. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita, yang pertama adalah yas'alu an umrihi, tentang umur kita. Apa yang kita telah lakukan ataupun yang kita telah lakukan dalam tempoh Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur kita itu, apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tanya tentang apa? Tentang ilmu yang kita pelajari ini. Fima fa'al fihi. Adakah kita beramal ataupun tidak dengan ilmu tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya tentang harta kita. An malihi. Min aina iktasabahu. Allah tanya daripada mana kita dapat sumber-sumber harta kita tersebut. Atas dunia ni kita kerja, kita dapat duit, ini kita beli, ini beli itu dan sebagainya. Allah akan tanya, sumber mana kamu dapat benda ni? Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya an jismihi. Tubuh badan kita ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, daya upaya, kudrat. Apa yang telah kita gunakan kudrat tersebut di atas dunia nanti. Dan yang menariknya, bila kita lihat di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan kepada kita tentang harta kita. Mana kita dapat duit, di mana kita, orang kata apa, kita membelanjakannya. Bahkan kesemua ini, bila kita lihat, ianya adalah satu yang sangat-sangat berkait dengan diri kita dan nak menunjukkan tentang bagaimana zuhud itu memainkan peranan dalam kehidupan kita. Umur kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini, tak panjang pun tuan-tuan. Nabi kita, Nabi SAW wafat ketika umur 62-63 tahun. Tak banyak. Bahkan Nabi SAW sebut, a'maru ummati ma baina as-sittin ila sab'in. Umur umat aku ni, kata Nabi SAW, umurnya antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum man yajuz zalika. Dan tak ramai yang melebihi 70. So Nabi SAW dah sebutkan, umur umat kita ni 60 hingga 70 secara ghalibnya, kebiasaannya. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan umur dia panjang. So dia akan, tapi tak ramai orang yang dapat umur yang panjang tersebut. Dalam umur kita itu, apa yang kita telah buat? Apa yang telah kita lakukan? Adakah kita melakukan perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk akhirat ataupun tidak? Dan begitu juga kita kiaskan kepada benda-benda yang lain. Tentang ilmu kita, tentang jasad kita, badan kita. Dan begitu juga tentang harta kita. Baik. Untuk kita mencapai zuhud ini tuan-tuan, apa yang boleh kita lakukan? Jadi kalau kita lihat, ada beberapa perkara yang boleh kita usahakan ataupun kita lakukan untuk kita mendapatkan ataupun kita mencapai makna zuhud itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu sedar bahawa umur kita ini adalah umur yang terbatas. Seperti yang saya sebutkan tadi. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur antara 60 dan 70. Tak lama tuan-tuan tempoh tu, 60 hingga 70 tahun. Sebab itu, bila kita rasa bahawa kehidupan kita ataupun umur kita ini terbatas, maka apa yang perlu kita persiapkan dalam tempoh tersebut? Sebab itu orang yang kita katakan, orang yang mempunyai sifat zuhud yang kuat, yang betul-betul orang kata mempunyai sifat yang zuhud, dia akan memberikan bekalan kepada diri dia kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan Nabi SAW menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Nabi SAW menyebutkan, jadilah kamu atas dunia ini
kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti seorang yang asing. Orang asing ni macam kita katakan orang yang berdagang. Orang yang jauh daripada keluarga, keluar daripada negeri dia pergi ke tempat yang lain, dia jadi orang asing. Kalau kat sini pun kita sebut warga asing tu, tuan-tuan. Kawan-kawan kita, sahabat Islam kita yang datang Bangladesh ke mana-mana ke, yang bekerja kat sini, kita kata mereka warga asing. Gharib. Kenapa kun fid dunya ka'annaka gharib? Nabi kata suruh kita hidup atas dunia ini seperti orang asing. Yang pertama, orang asing ni kebergantungan dia kepada Allah tinggi. Kita lah tuan-tuan, kalaulah kita kata kita dapat peluang bekerja di luar negara, jauh daripada family, jauh mungkin tak boleh bawa anak isteri lagi, jauh daripada sanak saudara, nak minta bantuan daripada siapa? Mesti kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi. Sebab tu Nabi suruh kita jadi seperti orang dagang. Dan orang dagang ini ghalibnya kita sebut juga sebagai orang yang sedang bermusafir. Datang ke tempat orang lain, pergi ke tempat orang lain. Orang yang bermusafir ni salah satunya, dia tidak akan bawa benda yang tak penting dalam pemusafiran dia, betul tak tuan-tuan? Kalau kita tuan-tuan, kita nak musafir, katalah daripada sini ke Sungai Besi, kita kata kita nak pergi ke Johor. Kita akan bawa bekalan yang memang betul-betul mencukupi untuk kita sampai ke destinasi. Kita siapkan duit kita untuk minyak, kita siapkan bekalan untuk makan dalam perjalanan, kan? Kita cek kereta kita, kenderaan kita. So itu je. Kita tak bawa katil tuan-tuan pergi musafir, betul tak? Oh, kita nak pergi Johor ni bawa katil lah, kat sana boleh tidur. Bawa tilam. Sebab bila seorang tu musafir, dia akan bawa benda yang penting saja untuk diri dia. Sebab itu yang kita katakan adalah satu juzuk daripada zuhud itu adalah dia hanya bawa benda yang penting untuk dia sampai ke destinasi dia. Dan destinasi kita yang terakhir apa dia tuan-tuan? Akhirat. Dunia ni sementara, orang selalu sebut. Akhir sekali destinasi kita tu adalah akhirat. Dan untuk kita mendapatkan akhirat ataupun pengakhiran kita nanti dalam keadaan yang selamat, nescaya kita memerlukan kepada bekalan ataupun benda yang boleh memberikan manfaat untuk kita di akhirat. So itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita juga mendapat sifat zuhud ini, kita perlu sedar bahawa harta yang banyak akan memperpanjangkan hisab. Kerana apa? Zuhud ini, dia sangat-sangat terkait dengan harta kebanyakannya. Sebab itu kita cakap juga, tadi kita dah sebut, zuhud ini adalah bab hati. Dan kita tak boleh kata ada setengah orang kaya tu, kaya saja tak zuhud. Tak betul. Sebab kita sebut zuhud ini adalah amalan hati. Sebab kadang-kadang ada orang kaya, dia zuhud tuan-tuan. Dan saya rasa ramai orang Islam, khususnya di Malaysia ke, diorang ni orang kaya, tapi diorang tak menunjuk-nunjuk. Orang kata ni kaya yang ada kelas lah. Maknanya kaya yang memang betul-betul kaya, dia faham erti kekayaan, dan kekayaan tersebut bukanlah berada di dalam hati dia, tapi kekayaan tu dalam genggaman tangan dia. Harta tu tak menguasai diri dia, tapi dia yang menguasai harta tersebut. Ramai tuan-tuan kalau kita lihat, mungkin kadang-kadang kita tak kenal siapa. Kita tak tahu kadang-kadang ada sebuah masjid tu. Kadang-kadang masjid itu dibina atas dana dia saja. Tapi dia tak wawarkan. Dia tak sebutkan. Mungkin dia ada kenderaan yang boleh kita katakan hebat. Tapi dia beli benda tu, satunya sebab dia kaya, dia tak ada masalah. Betul tak? Dia mampu satu. Dan lagi satu, dia pula tidak menunjuk. Dia tak menunjuk-nunjuk. Dan ini yang membezakan ada sebahagian daripada, mungkin sebahagian yang kita lihat di atas dunia ini. Kekayaan mereka itu untuk ditunjuk-tunjuk. Sehingga kan kalau kita lihat dunia sekarang ini kadang-kadang penuh dengan tipu daya. Orang je nak nampak dia kaya, sedangkan dia menipu. Kita boleh lihat banyak cerita-cerita yang kita dengar, ataupun mungkin kisah-kisah yang dibongkarkan. Nak menunjukkan dia kaya, sewa kereta mahal-mahal. Sewa kereta mahal-mahal sehari, buat photoshoot, tangkap gambar ini, tangkap gambar ini. Seolah-olah macam nak menampakkan dia adalah pemilik kereta yang mahal tersebut.
Sedangkan kereta tu sewa je. Dia guna sehari tu je tangkap gambar apa semua. Punyalah cita-citanya yang besar nak menunjukkan kekayaan dia sehingga kadang-kadang menipu orang lain. Sebab tu kita kata kehidupan kita, apa yang kita nampak di media sosial ni tuan-tuan, kadang-kadang boleh jadi benda itu menipu kita tuan-tuan. Sedangkan dalam Instagram ke, dalam TikTok ke, dalam apa-apa media sosial pun, orang boleh guna ni tuan-tuan. Apa? Filter tuan-tuan. Kan? Kalau saya ni masuk guna filter, glowing muka saya tuan-tuan. Putih tuan-tuan. Walaupun orang kata nampak berkerak kan. Biasa kan. Cuba letak filter yang elok sikit. Handsome tuan-tuan. Menipu. Ini yang banyak berlaku pada kita. Kadang-kadang kita tengok, betul ke dia ni? Tengok filter semua tu. Orang kata kehidupan kita ini adalah, orang kata dikelilingi oleh penipuan. Buat ini nak tunjuk orang ni kaya, nak tunjuk orang ni cantik, nak tunjuk dia ni penyayang, suami penyayang, isteri penyayang, sambut birthday, pergi cuti dan sebagainya. Kadang-kadang ada perkara yang tak perlu untuk kita tunjukkan. Yang mana hanya mungkin kita dan orang sekeliling kita, orang yang menjadi dekat dengan diri kita sahaja perlu tahu. Tak semua benda kita boleh tunjuk pada orang. Baik, itu yang kedua. Harta yang kita perlu sedar bahawa kalau kita mempunyai harta yang banyak, maka panjanglah lagi hisap kita tuan-tuan. Kita perlu lihat. Tapi saya dah sebutkan tadi, bukanlah nak kita kata zuhud ini, nak kita kata ni kita perlu jadi miskin, suruh meminta-minta kat orang. Bukan. Tapi yang kita sebutkan tadi, kita tinggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat pada neraca akhirat. Baik. Seterusnya, untuk kita melihat ataupun kita mencapai ataupun kita mendapatkan sifat zuhud itu, yang ketiga yang boleh untuk kita praktikkan adalah dengan kita melihat ataupun kita merenung bahawa dunia ini hakikatnya adalah sedikit dan hanya menipu. Ini yang saya sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini tak lain dan tak bukan adalah kesenangan yang memperdayakan kita. Begitu juga Allah sebut mata'un qalil. Yang mana kehidupan di atas dunia ni adalah kesenangan yang hanya sementara sahaja. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, "Walau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha qatratan abada." Maksudnya apa? Jika dunia ini seberat sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan pernah memberi setitis minum pun terhadap orang kafir dari dunia ini selamanya. Maksudnya apa? Bahawa dunia ini di sisi Allah ni sangat murah. Allah ciptakan dunia, tetapi di sisi Allah dunia ini hanya benda yang kecil saja dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang kita selalu bacakan, yang tuan-tuan selalu dengar. 2 rakaat fil fajr, pada waktu fajar, khairu minad dunya wa ma fiha. Kita solat sunat 2 rakaat sebelum fajar, yang kita solat sunat sebelum kita solat subuh itu, Nabi SAW sebutkan pahala dia ataupun bandingannya adalah ianya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nak katakan kehidupan kita atas dunia ini dengan 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh itu, dunia ni sikit je. Nak mengatakan dengan amalan itu saja lebih lagi dengan dunia dan segala isinya. Sebab itu kita perlu lihat bahawa dunia ini adalah sesuatu yang sangat kecil dan ianya tidak berkekalan. Baik, tuan-tuan, mungkin kita boleh azan dulu sekejap, kemudian saya sambung sedikit dan kemudian kita solat. Boleh ya? Kita azan dahulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, saya ambil sedikit masa untuk saya sambung sedikit lagi dan kemudian kita boleh tunaikan solat. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, hal-hal yang boleh orang kata membantu untuk kita mencapai ataupun kita menjadi seorang yang zuhud. Antara yang mungkin yang kita boleh sebutkan yang terakhir adalah dengan kita, kalau boleh kita cuba hindari untuk membeli barang-barang yang mewah. Saya jelaskan. Kenapa? Kadang-kadang bila kita beli sesuatu yang mahal ni, dia akan ada satu perasaan yang mana perasaan kita ini akan ta'alluq, bergantung banyak kepada benda tu. Kita akan menjadi cinta, beri perhatian lebih kepada benda tu. Tuan-tuan beli kereta yang mahal. Katalah kereta apa yang mahal tuan-tuan? Katalah kereta Mercedes tuan-tuan. Mercedes ni orang kata kereta mewah lah. Beli Mercedes G63 tuan-tuan. 1 juta lebih harga. Tuan-tuan kaya. Kalau cala sikit kat kereta tu apa rasanya? Seminggu demam rasanya owner tu. Tak tidur dia memikirkan benda yang tercala kereta dia tu. Dia akan tergantung dengan mencintai perkara itu sangat-sangat. Tetapi bukanlah bila kita katakan menghindari membeli barang-barang yang mewah ini tak boleh. Tetapi sekiranya yang itu yang kita cakapkan tadi, zuhud ni kalau sesuatu perkara tersebut bila diberikan timbangan, orang kata timbang cara dia pada akhirat, benda itu memberikan manfaat kepada, tidak memberikan manfaat kepada dia, maka dia tak beli. Kalau kita kata orang beli kereta 1 juta tu tuan-tuan kata,
Rasa-rasanya apa yang benda yang manfaat yang boleh dilakukan dengan dia membeli kereta sejuta tu? Adakah dia bawa kereta tu pergi ke masjid? Kalau ada, alhamdulillah. Kan? Tak kisahlah. Dia pergi ke masjid ke, pergi ke mana tempat berdakwah ke, masuk ke dalam hutan ke, pergi berdakwah pada orang asli, tak apa benda tu. Sebab benda tu nanti akan memberikan manfaat kepada dia di akhirat. Tapi kalau hanya beli, kemudian letak di parking kereta, sebulan sekali dia guna. So itu benda yang mana bukan memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Bahkan boleh disebutkan sebagai satu pembaziran. Beli kereta tak guna. Punyalah kereta banyak kat rumah. Tak pernah digunakannya pun. Hanya untuk dipanaskan enjin saja mungkin seminggu sekali. Sebab tak bawa. Duduk kat KL ni tuan-tuan. Nak laju mana duduk bawa kereta tuan-tuan? Tak boleh nak laju. Jalan depan sikit jam. Jalan depan sikit traffic light. Lagi-lagi kalau tuan-tuan duduk Melaka tuan-tuan. Allah banyak betul. Darul traffic light ke sana tu. Penuh dengan traffic light. Jalan sikit traffic light. Jalan sikit traffic light. Bukanlah nak kata. Bukan. Tapi disebabkan perlu kat kawasan tu. Kita tak boleh nak kata apa. Bukanlah nak kata marah JKR ke. Tak. Sebab kita tahu benda tu kadang-kadang diperlukan di sana. Tapi nak katakan, orang kata kita perlu melihat perkara tersebut sekiranya memberikan manfaat kita di akhirat. Yes. Kita buat. Kalau tak ada, tinggal. So itu yang dimaksudkan dengan zuhud. Sebab itu bila kita kata kita hindari daripada membeli barang-barang yang mewah, sebab apa? Jantung hati kita ni dia lemah tuan-tuan, jantung hati kita ni. Macam tadi kita kata, dia akan cepat terpalit ataupun terpaut pada benda tersebut. Dan kadang-kadang dia ta'aluk berlebihan dengan perkara tersebut. Risaulah. Tak boleh nak ini, tak boleh nak ini. Itu saja yang difikirkan dalam kehidupan dia. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, kadang-kadang dengan hanya mungkin benda yang kecil saja boleh menyebabkan seseorang itu boleh jadi sombong. Bahkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW, seekor kuda dan juga unta juga boleh menyebabkan seseorang itu boleh jadi sombong. Ini yang seperti mana yang Nabi SAW sebut. Wal fakhru wal khuyala fi ahlil khail wal ibil. Nabi kata kadang-kadang kesombongan, rasa bangga, bakhil, khuyala, sombong ini ada pada fi ahlil khail. Iaitu orang yang mempunyai kuda dan orang yang mempunyai unta. Lepas tu kita kata, kita kias sekarang ni dengan kenderaan kita lah. Yang kita sebutkan tadi. Sebab itu, bila hati kita ini, kita rasa hati kita ini tak kuat, lemah. Kita perlu ada satu tindakan yang mana kita perlu lihat ataupun kita lorongkan hati kita ini untuk kita merasai satu yang kita sebutkan dalam keadaan yang mungkin kita katakan susah sikit daripada kita. Kita kena lihat bagaimana orang miskin, duduk dengan mereka, berikan bantuan kepada mereka, turun bantu mereka. Supaya untuk kita lihat bahawa dalam kehidupan kita ni ada orang yang lebih susah daripada kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tak, orang kata apa? Kita tak ralat ataupun kita tak, orang kata apa? Bila kita lihat tentang orang miskin ni, bila nak sehinggakan bagaimana Nabi SAW juga apabila dalam satu doa yang Nabi SAW sebutkan, Nabi selalu sebutkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ini doa Nabi tuan-tuan. Nabi SAW sebutkan, Ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, untuk aku melakukan perkara-perkara kebaikan. Wa tarkul munkarat, dan tinggalkan perkara-perkara mungkar. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang miskin. Bahkan dalam doa yang lain Nabi SAW, Allahumma ahyini miskinan. Nabi doa, Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku juga dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan nanti di akhirat bangkitkan aku daripada kalangan orang-orang yang miskin. Tapi kita kena faham hadis ini. Miskin apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini? Adakah Nabi yang betul-betul maksudkan bila ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin ni, maksudnya Nabi yang maksudkan miskin seperti mana yang kita faham dalam bahasa kita? Mati pun dalam keadaan miskin? Bila kita lihat kepada syarah hadis
Nabi SAW, bila Nabi SAW doa untuk dapatkan, kata untuk hidupkan aku dalam kemiskinan, matikan aku dalam kemiskinan. Maksud miskin di sini adalah tawaduk, rendah hati. Tawaduk, ikhbat wa tawaduk. Ini yang dimaksudkan. Nabi bukannya maksudkan suruh Nabi itu jadi miskin. Tak. Tapi kerendahan hati, rasa tawaduk. Kerana apa? Kalau kita lihat di dalam Lisanul Arab, dalam kamus besar bahasa Arab ni, miskin ini maksudnya adalah khida', ataupun yang kita katakan miskin ini adalah yang kita sebutkan sebagai rasa tunduk, rasa kepatuhan, tunduk kepatuhan, rasa rendah diri. Jadi bila dalam hadis ini, bila Nabi minta jadi miskin tu, maksudnya bukan miskin yang kita faham tak ada harta apa, bukan, tapi kerendahan hati. So ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan tuan-tuan, saya rasa mungkin sekadar itu saja. Ada beberapa perkara yang tadi yang kita sebutkan, bagaimana untuk kita mendapatkan zuhud. Dan samrah, buah daripada zuhud itu apa dia? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Dan seperti mana yang hadis Nabi SAW sebutkan, seseorang yang zuhud ini, kita zuhud atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, dan kita zuhud di kalangan manusia yang manusia, ataupun di kalangan manusia yang lain, manusia lain akan sayang kita. Orang tak suka kan kalau kita dalam keadaan kita ni ada orang cakap besar, aku ni gini, jam aku beli ni, tak ada kat Malaysia. Orang dengar sakit hati dengar. Getik benar dengar kalau orang Perak kata. Kita tak suka orang yang cakap besar ni kan. Kadang-kadang kita dengar je orang kata melabun dia tu, kita dengar je lah. Tapi bila kita rendah hati dengan orang, manusia-manusia sekeliling kita, itu akan menyebabkan orang rasa selesa dengan kita, gembira dengan kita, dan orang akan sayang pada kita. Maka itulah tuan-tuan zuhud, iaitu tarku ma la yanfa' fil akhirah, iaitu kita meninggalkan benda yang tidak memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Iaitu kita melihat segala perkara yang kita lakukan, kita timbang dengan neraca akhirat. Kalau benda itu memberikan manfaat kepada aku di akhirat, maka kita buat. Kalau tak ada, kita tinggalkan. Dan yang kita buat untuk dapatkan manfaat di akhirat, maka itulah yang dikatakan dengan zuhud. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.